Ada yang masuk neraka kerana dengan jual beli yang tidak sah dan juga jual beli yang tidak menepati syarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insya-Allah hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan satu tajuk daripada pendidikan Islam tahun 5, iaitu carilah keberkatan dalam jual beli. Baiklah, yang pertama sekali marilah kita memahami maksud jual beli. Maksud jual beli ialah satu proses menjual dan membeli barang antara peniaga dengan pembeli mengikut syarat-syarat yang tertentu. Maksudnya satu proses jual dan beli sesuatu barang dengan syarat-syarat yang tertentu, iaitu syarat kepada pembeli, syarat kepada penjual dan juga syarat kepada barang yang dijual. Baiklah, yang pertama berkaitan dengan adab penjual. Adab penjual yang pertama adalah ikhlas, jujur dan amanah. Yang kedua, peniaga tidak menipu timbangannya. Peniaga jangan kurangkan timbangan. Sebab apa? Ini akan menjadi azab di akhirat nanti kepada seorang peniaga ataupun penjual yang mengurangkan timbangannya dalam urusan jual belinya. Terusnya yang ketiga iaitu tidak menyorok barang. Bila barang itu menjadi terhad, harga itu akan menjadi tinggi. Seterusnya, memberi layanan yang baik kepada pelanggan. Kena senyum. Pelanggan datang tu, pelanggan masuk pintu kita tu, okey, selamat datang. Nak apa cik yang boleh saya bantu? Nak apa puan yang saya bantu? Nak apa kak? Abang, adik? Yang kelima, penjual itu mestilah bertolak ansur. Jika ada pembeli minta kurang, boleh bincang. Jangan bergaduh pula. Yang keenam, tidak mengambil keuntungan yang terlalu banyak. Boleh dapatkan untung tapi tidak meletakkan harga yang terlalu tinggi. Yang ketujuh, menjaga kepentingan pelanggan. Seterusnya, adab kepada pembeli. Yang pertama, membeli dengan berhemah dan juga berjimat cermat. Itulah pembeli kan. Kita kadang-kadang bila pergi membeli tu semua benda nak ambil. Yang kedua, membeli kerana keperluan. Bukan kata kita membeli itu untuk kepuasan diri kita. Beza kepuasan dan juga keperluan. Beli ikut keperluan. Yang ketiga, kita membuat bandingan harga. Dua barang yang sama tetapi harga yang berbeza. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri jual beli yang dibenarkan oleh syarak, iaitu merangkumi kepada dua perkara, iaitu kepada penjual dan pembeli serta yang berkaitan dengan barang itu sendiri. Yang pertama berkaitan dengan penjual dan pembeli, mestilah berakal. Tidak boleh penjual ataupun pembeli salah seorang itu adalah orang gila ataupun tidak waras. Yang kedua, redha dan bukan paksaan. Yang ketiga, hak milik sendiri. Penjual jual barang yang mana barang itu milik dia. Bukannya dia pergi curi kat rumah orang, lepas tu pergi jual murah-murah kan. Yang keempat, tiada unsur rasuah. Yang kelima, tidak monopoli. Yang keenam, tiada unsur riba. Yang seterusnya, barang jualan. Yang pertama, mestilah halal, suci dan baik serta berkualiti. Tak boleh kita jual barang-barang yang, kalau orang Islam jual barang yang tak halal, jual arak, jual dadah, jual ketum yang dicampur-campur tu kan. Tak boleh jual benda-benda yang haram. Dan juga barang yang berkualiti, tak boleh jual barang yang tak berkualiti. Yang kedua, tiada unsur penipuan. Penjual tipu pembeli, pembeli tipu penjual. Tak boleh. Yang ketiga, iaitu barang yang dijual itu mestilah bermanfaat dan tidak mendatangkan mudarat ataupun bahaya. Tidak boleh kita menjual barang yang tidak bermanfaat. Contohnya boleh jual najis, tak boleh. Yang keempat, dapat diserah terima dan pembayaran harganya diketahui. Maksudnya penjual serah barang, pembeli terima barang dan pembayaran itu diketahui harganya. Yang seterusnya kita bercakap berkaitan dengan kelebihan. Kelebihan apabila kita mengamalkan adab-adab jual beli. Yang pertama, pelanggan akan puas hati. Yang kedua, mendapat redha Allah SWT. Yang ketiga, disukai oleh pelanggan. Yang keempat, masyarakat harmoni. Yang kelima, dapat membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat. Yang keenam, mendapat pahala. Tujuh, mendapat keuntungan daripada hasil perniagaan. Itulah kelebihan-kelebihan yang boleh kita ambil daripada mengamalkan adab-adab jual beli. Yang seterusnya, akibat tidak mengamalkan adab jual beli dalam Islam. Yang pertama, perniagaan rugi, pelanggan pun tak suka. Yang kedua, akan dicemuh oleh masyarakat. Yang ketiga, permusuhan berlaku. Yang keempat, musnah
di antara pertalian saudara. 5, tiada keberkatan. Dan yang keenam, lebih teruknya di akhirat nanti akan diazab oleh Allah SWT. Perlu kita jaga, kita beramal dengan adab-adab jual beli, kita akan mendapat redha Allah SWT. Dan kalau kita tidak mengamalkan adab jual beli, tunggulah azab ataupun siksaan di akhirat nanti oleh Allah SWT. Selesai untuk tajuk pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan adab jual beli oleh kerana kita selalu berinteraksi dan jual beli ini. Yang penting sekarang ni kita praktikkan untuk apa yang telah belajar. Sekian saja daripada saya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.